ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama berselawat kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Dengan kurnia dan izin Allah Subhanahu wa taala, kita wajib bersyukur kepada Allah SWT dengan keberkatan dan rahmat yang mana Allah pilih kita berada di dalam majlis ilmu pada hari ini. Dan Alhamdulillah, kita tengok dekat sana banyak majlis-majlis ilmu yang Allah izinkan untuk kita berada di dalamnya. Maka itu salah satu sebab juga untuk kita mensyukuri segala nikmat Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk Allah izinkan kita menuntut ilmu. Alhamdulillah, kelab sahabat pencipta Al-Quran mengajak ramai orang untuk bersama-sama dalam majlis ilmu, belajar tentang Al-Quran, belajar tentang agama, belajar tentang sunnah, belajar tentang bagaimana menjadi orang yang sentiasa memperbaiki amalannya supaya sentiasa berada di atas jalan dan landasan yang benar, sebagaimana ajaran Islam yang sebenar yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita berada pada muka surat 230 insya-Allah, pada bab ataupun nombor 4, pembukaan doa dengan pujian. Bab istiftahid du'a bilhamdillahi ta'ala wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menyatakan tentang istiftah ataupun keperluan membuka doa, ataupun bab yang pada menyatakan suruhan ataupun anjuran supaya kita memulakan doa dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan juga berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam bab ini, di dalam bahagian ini, Imam An-Nawawi rahimahullah terus membawa riwayat yang mana dia kata rawaina fi sunani Abi Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i an Fadalah ibn Ubaid qala sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم عجل هذا ثم دعاه فقال له أو لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه سبحانه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بعد بما شاء. قال الترمذي حديث حسن صحيح. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kami meriwayatkan di dalam Sunan Abi Dawud dan Sunan At-Tirmidzi dan Sunan An-Nasa'i daripada Fadalah ibn Ubaid. Fadalah ni seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana ianya adalah seorang sahabi, seorang sahabat Nabi yang berasal daripada keturunan Aus, keturunan Aus dan Khazraj, yang mana mereka ini disaudarakan bersama-sama dengan persaudaraan yang Nabi buat di antara golongan Muhajirin dan Ansar. Golongan Aus daripada golongan Ansar, golongan Khazraj juga daripada golongan Ansar di Madinah. Disaudarakan
dipersaudarakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka mempunyai beberapa hukum yang khusus bagi mereka sahaja. Yang mana nama dia Ibnu Nafiz bin Qais bin Suhaib bin Asram bin Jahjabi Al-Qadhi. Dia ni faqih, dia ni qadhi, Ansar, golongan Aus, yang mana ia juga termasuk di dalam kalangan orang-orang yang terlibat di dalam Bai'atul Ridwan. Bai'atul Ridwan. Dia menyaksikan ataupun bersama-sama berjuang dan berjihad dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selepas perang Badar. Semua perang-perang itu disertai oleh Fadalah bin Ubaid ini. Dan cerita dia disebut oleh Imam Az-Zahabi dalam Siyar A'lamin Nubala dan beberapa kitab sirah lain, yang mana Fadalah bin Ubaid ni diceritakan bahawa dalam Bai'atul Ridwan tu dialah sahabat yang paling kecil, paling muda dalam Bai'atul Ridwan itu dialah. Apa Bai'atul Ridwan ni? Sikitlah cerita tentang sejarah. Harap-harap ada asatizah lain juga yang mengajar tentang sejarah. Ada kitab, banyak kitab, terutama macam kitab Rahiqil Makhtum oleh Imam Mubarak Furi yang menjuarai pertandingan menulis sirah Nabi. Dia orang India tapi dia menang dalam pertandingan menulis sirah Nabi, Ar-Rahiqul Makhtum. Ada Yadim ada terjemah dah kitab dia, dan ada satu dua lagi tak silap yang terjemahkan. Maka dia diceritakan dia adalah yang paling kecil dalam Bai'atul Ridwan. Dan Bai'atul Ridwan ini apa? Pada tahun 7 Hijrah, dah 7 tahun Nabi duduk dekat Madinah. Nabi mimpi, mereka ni rindu nak balik ke Mekah. Sedikit cerita tentang sejarah. Rindu nak balik ke Mekah, dan cerita tentang bila mereka dah bersiap balik ke Mekah. Ada yang kata 1,500 orang, ada yang riwayat kata 1,400 orang yang terlibat dalam bila Nabi dah mimpi mimpi dia bertawaf di keliling Kaabah dan sebagainya, nampak khabaran-khabaran, gambaran-gambaran yang baik-baik di Mekah, seolah-olah Nabi balik ke Mekah. Maka Nabi bila mimpi, dia mimpi yang benar, mimpi yang benar, dan mempersiapkan kelengkapan-kelengkapan safar dan berniat untuk balik ke Mekah sahaja, bukannya nak berperang. Jadi kelengkapannya kelengkapan bermusafir, dia bukan kelengkapan perang dengan perisai dan pedang dan sebagainya. Mungkin ada pedang dan sebagainya, tombak ke apa, wallahu alam, tapi hanya persiapan untuk bermusafir sahaja dan kembali. Mekah bukan macam sekarang ada kena ada visa, ada kota nak masuk dan sebagainya. Baliklah balik ke Mekah, dan itulah niat asalnya untuk mengerjakan umrah. Mereka rindu untuk balik ke Mekah. Maka bila sampai, orang musyrikin Mekah tahan dekat tempat nama, mereka berhenti dekat tempat nama Hudaybiyah. Maka diutuskan Osman Al-Affan untuk mufawadah, dipanggil, berbincang. Kata kami datang bukan nak berperang, nak masuk Mekah secara aman dan sebagainya. Maka sampailah cerita lama sangat orang musyrikin Mekah delay perbincangan itu, sehingga ada khabar sampai kata Osman dibunuh dan sebagainya. Maka Nabi di bawah syajarah, di bawah pokok. Bai'atul Ridwan ni berlaku di bawah pokok. Cuba tengok, belajar tadabbur tentang surah Al-Fath. Di situ ada cerita tentang mubaya'ah ataupun janji taat setia orang Islam untuk berjuang pertahankan agama Allah jika perlu untuk berjuang pada ketika itu. Tetapi sejarah menceritakan bahawa mereka masuk dalam kota Mekah secara aman lah, secara aman. Tetapi Bai'atul Ridwan itu bai'ah yang tak setia untuk bersama-sama Nabi mempertahankan Islam dalam proses mereka masuk ke Mekah secara aman. Itu cerita sikitlah tentang cerita, panjang lagi, banyaklah cerita tentang Bai'atul Ridwan. Tetapi Fadalah Ibnu Ubaid ini di antara yang terlibat di dalam Bai'atul Ridwan di bawah pokok, tahta syajarah, atau seperti mana yang Allah sebut dalam surah Al-Fath ayat 18. Dan dia sahabat yang antara yang paling kecil, sahabat paling kecil dalam Bai'atul Ridwan. Itulah Fadalah Ibnu Ubaid. Dan dia meriwayatkan, dia kata apa, Fadalah Ibnu Ubaid, kembali kepada hadis, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendengar seorang lelaki berdoa di dalam solat dia. Maknanya kalau kita kata berdoa di dalam solat ni, sebenarnya memang sampai tahap didengar. Mungkin duduk di sebelah dia ke apa, tapi jangan sampai mengganggu. Jadi jangan sampai mengganggu. Jadi
Nabi dengar seorang lelaki berdoa di dalam solat dia dan orang itu tidak memuji Allah Subhanahu Wa Taala dulu dalam solat, dalam doa dia. Dan orang itu juga tidak berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ala alihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata ajilah hadza. Orang ni kelang kabut lah. Istilah Nabi kata ajilah hadza. Ajilah ni maknanya dia kelang kabut, gopoh gapah. Jadi Nabi gambarkan orang yang berdoa tanpa bermula dengan memuji Allah Subhanahu Wa Taala dan juga berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sebagai orang yang gopoh, orang yang kelam kabut. Kalau bahasa Inggeris ni dia kata clumsy. Gopoh gapah, clumsy ni lebih teruk sikit daripada kelam kabut, tapi mungkin lebih kurang, Allah Alam, mungkin orang ada yang boleh membetulkan saya. Tetapi itulah gambarannya, menceritakan bahawa orang yang begini orang yang gopoh, orang yang nak cepat-cepat. Kita kalau adab kita minta barang dekat orang pun, abang sini pen jap. Contohnya kan, laju cakap. Cakap elok, Ahmad, boleh tak saya pinjam pen? Kita nak minta tolong dekat orang. Minta cara baik, minta cara beradab, lemah lembut, cakap secara perlahan. Jadi Nabi kata ajilah hadza. Orang ini kalam kabut, orang ini gopoh gapah. Kemudian Nabi panggil lah orang itu. Nabi panggil orang itu. Thumma da'ahu faqala lahu aw li ghairihi. Maka Nabi pun sebut kepadanya, kepada orang itu, dan ataupun li ghairihi, ataupun orang-orang yang berada di sekitar itulah, sekitar dalam masjid itulah, dalam compound mereka bersolat itu. Maka Nabi kata, kalaulah seseorang daripada kamu ini bersalla, salla dekat sini maknanya doa, bukan berselawat. Makna dekat sini berdoa, bukan makna bersolat. Sebab dah solat dah. Kalau ada nak berdoa sama ada di dalam solat, tapi cerita ni cerita doa dalam solat. Tapi ulama istinbat kata dalam solat kita buat benda yang sama, bermula dengan tahmid dan selawat, luar solat pun sama jugalah. Lepas tu Nabi kata, jika seseorang daripada kamu hendak berdoa, maka hendaklah dia bermula doa dia itu, memulakan doanya itu dengan bitamjidi rabbihi, dengan memuji Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga membersihkan dan mensucikan Allah SWT. Memuji Allah Ta'ala, memuji, sebut subhanallah, maha suci Allah Ta'ala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, wa thana alaihi, membersihkan, memuja Allah Ta'ala dan membersihkan Allah SWT, mensucikan Allah SWT daripada segala sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia kata kat sini, apabila saya terbaca terjemahan, apabila salah seorang daripada kamu salat. Jadi dekat sini dia kata solat. Hendaklah memulakan dengan mensucikan Allah dan memanjatkan puji-pujian kepada Tuhannya. Itu sebab saya kata alhamdulillah kita belajar ni, kita belajar kitab ni, kita jangan ambil bulat-bulat. Sebab tajuk bab ini, kalau tengok tajuk lah, tengok tajuk dia, dia kata pembukaan doa dengan pujian kepada Allah SWT. Tapi bila diterjemahkan hadis ini, dia kata apabila salah seorang di antara kamu solat. Maka dua benda yang kalau kita faham secara literal, dia akan jadi kontradik lah. Isi hadis ini dengan tajuk bab ini. Maka apa yang saya nak bagi tahu adalah kita kena tengok dekat sini bahawa makna salla dekat sini dia bukan membawa makna solat, tetapi dia membawa makna doa macam saya bagi tahu tadi. Itu sebab saya tergerak untuk baca terjemahan dekat cetakan Hidayah ini. Saya tengok mungkin jemaah boleh betulkan balik. Apabila salah seorang di antara kamu ingin berdoa, sebab isu dekat sini isu doa. Kan? Nabi kata apa? Nabi Fadalah bin Ubaid dia kata Nabi mendengar seorang lelaki berdoa di dalam solat dia. Bukan isu solatnya tetapi isu doanya. Jadi bila isu doanya Nabi kata dan Nabi tak dengar orang itu memuji Allah dan Nabi tak dengar orang tu berselawat kata Nabi, dan Nabi panggil orang tu. Nabi kata Nabi kata dulu orang ni gopoh gapah, orang ni kelam kabut. Kemudian Nabi panggil orang tu dan Nabi sebut. Nabi bagi tahu
apabila salah seorang daripada kamu berdoa. Jadi terjemahan salat dekat sini dia bukan membawa makna salat ataupun berselawat, tetapi membawa makna doa. Jadi terjemahan tu saya rasa mungkin ada sedikit benda yang kita kena ubah sikit lah untuk kita faham dengan lebih tepat. Nabi kata kalau seseorang itu di antara kamu itu berdoa, maka mulakanlah doa dia dengan memuji Allah Ta'ala, mensucikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada segala sifat kekurangan. Hendaklah memulakan dengan mensucikan Allah Ta'ala dan memanjatkan pujian kepada Tuhannya. Thumma yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian barulah dia berdoa selepas itu dengan apa yang dia nak doa. Kemudian dia doa dengan apa yang dia nak doa. Secara zahid dan nyata, ia lebih kepada permulaan doa dengan pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berdoa. Dalam hadis ini tidak sebutlah tentang diakhiri juga dengan selawat dan memuji Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi di sana ulama ijtihad sebagai satu adab tentang berdoa. Hadis ini riwayat Imam Tirmizi kata hasanun sahih, tapi kalau kita tengok kat sini dia kata sahih. Tak apa, yang pentingnya ia sahih ke hasan ke, ia diterima. Sahih tinggi sikit daripada hasan, tapi Imam At-Tirmizi dia letak hasanun sahih. Jadi itu kategori yang agak special yang Imam At-Tirmizi rahimahullah bersendirian dalam mengklasifikasikan hadis. Semua orang yang belajar hadis tahu Imam Tirmizi ini agak detail. Dia ada kitab Ilal At-Tirmizi, kitab yang perlu dibaca oleh orang-orang yang belajar hadis supaya mengetahui bagaimana Imam At-Tirmizi ini begitu betul-betul detail dalam meletakkan klasifikasi hadis-hadis mengikut darjat-darjat dan kategorinya. Kami meriwayatkan juga warawaina fi kitab At-Tirmizi daripada Umar Al-Khattab qal inna ad-du'a mawqufun baina as-sama'i wal ard la yas'adu minhu syai'un hatta tusalli ala nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Kami meriwayatkan di dalam kitab At-Tirmizi, dalam Sunan At-Tirmizi daripada Umar Al-Khattab, dia berkata sesungguhnya doa terhenti. Doa siapa-siapa pun, doa seseorang itu, ini secara umum, sesungguhnya doa terhenti di antara ataupun tergantung di antara langit dan bumi. Tidak naik daripada doa itu sesuatu pun sehinggalah kamu berselawat ke atas Nabi kamu sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata ini bukan hadis, dia termasuk di dalam athar ataupun khabar yang disandarkan kepada Umar Al-Khattab. Tetapi khabar yang disandarkan kepada Umar Al-Khattab ini, kalau kita tengok kategori yang ditakhrijkan di dalam kitab Al-Lawami' ini, Lawami' al-Anwar ini, dia kata mauqufun da'ifun. Mauqufun da'if adalah Abu Qurratul Asadi, dia majhul, tidak diketahui. Salah seorang daripada perawi yang membawa riwayat daripada yang disandarkan kepada Umar Al-Khattab ini radhiyallahu anhu. Maka secara disiplinnya kita tidak berpeganglah kepada khabar yang dhaif ini. Satu mauquf, mauquf ini pun kategori yang tidak kuat juga. Dhaif, mauquf ni yang apa yang disandarkan kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia duduk dalam kategori dhaif. Maka riwayat ini secara disiplinnya tidak digunakan sebagai hujah. Maka kalau kita tengok sendiri, kalaulah begitu keadaannya, cuba kita tengok dalam realiti kehidupan kita. Memang kita berada dalam keadaan-keadaan tertentu bila kita berdoa. Betul tak? Ada masa kita berdoa, masa kita solat. Ada masa kita berdoa semasa kita di dalam majlis. Ada masa kita berdoa di dalam keadaan-keadaan yang tenang. Dalam keadaan yang tenang, dalam keadaan yang selesa, dalam keadaan yang tidak mendesak.
Tetapi ada juga manusia-manusia ataupun makhluk Allah Ta'ala, ada juga hamba-hamba Allah SWT, dia berada dalam keadaan yang urgent, dalam keadaan kecemasan, dalam keadaan tertekan. Ada gangguan sikit ke? Mohon moderator tengok sikit je. Okey, ada manusia-manusia, ada hamba-hamba Allah yang diuji dan dia berada dalam keadaan yang kelam kabut. Contohlah, na'udzubillah, bagi orang yang contohnya dia duduk dalam keadaan kacau bilau, kebakaran ke, banjir besar ke, keadaan-keadaan yang terlalu bahaya bagi diri dia. Pada ketika itu rasa-rasanya lah kita mampu tak nak memulakan doa. Bila saya bagi tahu macam ni, saya bukan bagi tahu kata tidak perlu berdoa dengan memulakan dengan selawat dan memuji Allah Ta'ala dan selawat kata Nabi SAW. Tidak, tetapi kita membicarakan tentang status hadis ini tadi, status khabar yang dikatakan mauquf dan daif ini, yang disandarkan kepada Umar Al-Khattab ini. Dan kalaulah hadis khabar ini betul, maka bagaimana dengan doa orang-orang yang berada dalam keadaan-keadaan yang kelam kabut ini, dalam keadaan-keadaan kecemasan? Mereka jarang contohnya bila berlaku aksiden, contohnya na'udzubillah, kita mohon kita terselamat daripada segala mara bahaya dan bencana. Bila kita berada dalam keadaan tu, kita rasa macam mana? Kita sempat ke alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin? Mungkin secara realitinya tidak begitu. Terus kita kata, ya Allah selamatkan aku, ya Allah anak aku, na'udzubillah, ya Allah selamatkan aku, bagi aku sihat. Itulah keadaan yang biasa kita dengar. Tengok orang dalam keadaan kebakaran ni, Allah selamatkan dia. Masa itu tak ada orang angkat tangan dan berdoa kata, ya Allah, Allahumma salli ala Muhammad, alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu alam. Itu yang kita boleh lihat. Kalau ada yang tidak setuju dengan saya, kita berlapang dada, tetapi secara realitinya begitulah keadaannya. Jadi kalaulah dikatakan doa yang tidak dimulai dengan selawat dan puji-pujian kepada Allah Ta'ala ini tidak terangkat, bagaimana orang-orang dalam keadaan ini merasakan doa mereka itu? Dalam keadaan mereka betul-betul mengharapkan bantuan daripada Allah SWT. Jadi itu sebab kita tengok seterusnya apa yang ulama kata. Qultu ajma'al ulama, Imam Nawawi dia kata apa? Ajma'al ulama ala istihbabid du'a. Imam Nawawi kata ulama bersepakat mengatakan bahawa sunat untuk memulakan doa dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan mensucikan, memuja, mengagungkan Allah SWT ini. Dan juga selawat ke atas Rasulullah SAW. Begitu juga ditutupkan doa itu, disudahi doa itu dengan kedua-duanya. Dan dalil-dalil dalam bab ini banyak sangat-sangat dan makruf, yang kita dah baca dah sebelum ni. Di antara sifat ahli syurga, mereka kata-kata mereka mengakhiri doa mereka, wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Mereka mengakhirkan kalam mereka, doa mereka dengan memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sana ada banyak lagi lah bab-bab yang menceritakan tentang perkara-perkara ini. Dan harap kita boleh faham benda tu, kita dalam keadaan yang kita cuba untuk memulakan doa kita dengan memuji Allah Ta'ala dan selawat kata Nabi SAW. Dan ada juga ulama pesan dia kata istighfar pula lepas tu, sebab bila kita nak doa pula kita kena istighfar, sucikan diri kita daripada kesalahan. Tetapi ada yang tidak meletakkan itu sebagai adab, tetapi itulah doa. Istighfar itulah adalah doa, memohon daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah ulama-ulama berijtihad, tetapi ijtihad mereka berdasarkan dalil-dalil yang datang daripada Nabi Muhammad SAW dan datang daripada Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW. Saya tengok kalau ada soalan. Okey, alhamdulillah tak ada soalan. Kita terus kepada bab ataupun tajuk yang seterusnya. Bab as-salah 'alal anbiya wa alihim taba'an lahum sallallahu alaihi wasallam. Bab berselawat ke atas nabi-nabi. Berselawat ke atas nabi-nabi.
Bukan khusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, tetapi kita membahagikan tentang selawat ke atas nabi-nabi, dan juga termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah, dan alihim, dan ahli keluarga mereka. Secara bagaimana? Secara berterusan ataupun secara terikat dengan selawat kita kepada Nabi. Okey, apa makna dia? Cuba saya tengok terjemahan. Selawat kepada para nabi dan keluarga mereka. Selawat kepada para nabi dan keluarga mereka. Tetapi dekat sini dia tak ada terjemah lah tajuk yang saya ada ni dekat kitab ni, wa alihim taba'an lahum. Saya tengok dekat cetakan lain, kuat-kuat ada ke termis ataupun terhilang tajuk ini daripada tajuk-tajuk yang diletakkan di dalam cetakan lain. Kejap Istiftah. Okey. Babus. Dia ada perkataan taba'an. Babus salati 'alal anbiya wa alihim taba'an sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kat sini perbahasan dia sebenarnya, perbahasan tajuk ini adalah perbahasan tentang bab pada menyatakan kita berselawat ke atas nabi-nabi dan keluarga mereka secara dia panggil apa? Secara terikat. Maksudnya lepas kita selawat ke Nabi, kita selawat ke atas keluarga mereka. Itu makna dia. Sebab kalau kita selawat ke atas Nabi saja tanpa keluarga mereka, itu memang dibolehkan. Itu sebab minimum kita selawat adalah Allahumma salli ala Muhammad. Tapi kalau nak tambah lagi wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim, sehingga habislah berbagai-bagai sirah selawat yang sahih datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Tetapi isu dia kalau kita berselawat secara terasing, boleh ke kita Allahumma salli ala ali Muhammad sahaja? Kita tak selawat ke atas Nabi tapi kita terus selawat ke atas ali Muhammad. Boleh ke? Jadi itulah lebih kurang makna tajuk ini yang ulama, yang Imam Nawawi nak bawa sebenarnya. Bukan isu selawat ke atas Nabi dan ahli keluarganya saja. Kalau selawat ke atas Nabi dan ahli keluarganya saja tak ada isu, sebab itu memang asalnya begitu. Jadi kita tengok apa Imam Nawawi kata. Ulama bersepakat bahawa selawat ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu. Dan begitu juga ulama bersepakat apa yang mereka biasa buat, biasanya berlaku ataupun dikatakan sini, mereka juga sepakat bahawa mengucapkan selawat kepada semua para nabi dan malaikat secara bersendiri adalah disunatkan. Mereka juga bersepakat bahawa berselawat ke atas keseluruhan para anbiya dan malaikat secara istiqlal. Ini tengok tadi tajuk dia Nabi, para anbiya dan keluarga. Tetapi dalam mukadimah ni Imam Nawawi sebut juga ulama sepakat bahawa selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam itu boleh. Ulama juga bersepakat berselawat boleh ataupun sunat untuk kita berselawat kepada para anbiya dan para malaikat secara berasingan, tidak ada masalah juga. Tetapi perbahasannya apa? Isunya apa dekat sini? Wa amma ghairul anbiya. Tetapi kalau untuk kita berselawat kepada selain daripada para anbiya secara berasingan, maka ulama, majoriti ulama dia kata tidaklah boleh untuk kita selawat ke atas kita tidak boleh berselawat kepada orang selain daripada para anbiya dan para malaikat. Tak boleh kita berselawat secara bersendirian. Maksudnya secara terasing daripada kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para malaikat. Boleh faham ke? Kalau tak faham terus tanya, nanti saya tengok dekat chat box. InsyaAllah. Maka kita tak boleh kata Abu Bakar sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak boleh kata Umar sallallahu alaihi wasallam. Osman sallallahu alaihi wasallam tak boleh. Tapi kita dah tahu dah tadi, boleh tak sebut Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim dan sebagainya. Lepas tu kita kata wa ala ashabihi wa sahabatihi, contohnya kan. Wa ala sahabatihi,
ajma'in. Boleh itu tak ada masalah. Sebab kita ikuti letak selawat kita kepada Abu Bakar itu secara terikat dengan selawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan zuriat dan ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau kita kata tiba-tiba kita kata Abu Bakar radhiyallahu an, Abu Bakar sallallahu alaihi wasallam, Umar sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah sallallahu alaihi wasallam, Imam Nawawi kata tidaklah boleh dikatakan begitu. Tapi ini pendapat Imam Nawawi lah. Dikatakan ianya adalah khilaf tentang tegahan ini. Waktu lufa fi hadzal mana'. Diperselisihkan pendapat dalam bab tegahan ini. Ada di kalangan ulama-ulama di dalam mazhab Syafi'i dia kata perbuatan ini adalah haram. Kebanyakan ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i dia kata makruh karahah tanzihiyah. Karahah tanzih. Karahah tanzih. Maknanya tegahan yang hampir kepada haram. Wa dhahaba kathir minhum ila annahu khilafil aula. Ada yang karahatu tanzih maksudnya makruh lah, makruh. Telah berpendapat banyak juga daripada kalangan ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i ini mengatakan bahawa ia tidaklah makruh. Dia tidaklah tidak boleh, tetapi ia adalah khilaf aula, adalah satu perbuatan yang tidak mengikut perkara yang lebih utama untuk dibuat. Dalam satu-satu aspek, dalam satu-satu perkara, dalam satu-satu keadaan, ada perkara yang kita paling wajar untuk kita buat, paling utama untuk kita buat, tapi kita tak buat benda tu, kita buat benda lain. Benda tu tak salah, tetapi kita dilihat menjadi orang yang memilih untuk buat benda yang kurang baik daripada berbuat perkara yang baik. Dia tidak makruh, dia kata kat sini. Itu perbezaan pendapat tentang perkara inilah. Lepas tu Imam Nawawi rahimahullah dia kata apa? Yang betulnya dia kata wasahih, dia kata yang mana majoriti ulama kata adalah makruh. Makruh karah tanzih. Karah tanzih ni makruh lah, makruh. Yang kita faham tu lah lebih kurang. Lian sebab nak bincang tentang usul fiqh ni, dia ada karah tanzihiyah, tahrimiyah dan sebagainya, dia ada tahrim haram. Dia adalah 5 hukum itu mengikut setengah-setengah ulama', dia ada pecahan lagi yang lain dengan nama-nama yang lain. Contohnya dalam perkara mustahab, dia panggil sunat. Sunat itu mustahab lah. Sunat, mustahab atau manduk perkara yang sama juga. Istilah yang berbeza-beza tapi membawa makna yang lebih kurang sama lah. Lepas tu ulama' Imam Nawawi kata apa? Yang benarnya adalah majoriti ulama' kata makruh, karah tanzih. Kerana apa? Kerana ia adalah syiar ahli bid'ah. Imam Nawawi ni banyak guna perkataan bid'ah. Jadi kita ni jangan duk allergic sangat bila ulama-ulama sebut bid'ah. Sebab kita bila ulama kata bid'ah mesti ada sebab dan hujah dia sendiri. Dia tidak membid'ahkan orang dengan tidak ada hujah. Jadi bila ulama ada hujah untuk mengatakan perkara itu, dia akan kata bid'ah. Itu biasa di kalangan para ulama dan mereka tidak sentak pun. Mereka tidak sentap dan mereka tidak kecil hati pun. Masing-masing berhujah dengan hujah dan dalil, dan itulah perkembangan ilmu yang berlaku secara sihat. Kalau perkembangan ilmu ni berlaku secara sentak dan kecil hati, maka tidak ada perbahasan ilmu-ilmu secara matang. Maka kita kena terbuka hati dan kita kena belajar dan betul-betul memahami satu-satu isu. Semoga kita ni memang orang awam tapi orang awam yang pandai. Orang awam yang pandai, orang awam yang nak belajar. Tak faham tanya, tak apalah. Kalau ustaz tu dah letih nak jawab, mungkin dia diam lah. InsyaAllah ustaz tak maki orang lain, insyaAllah. Tak kata ke orang lain, insyaAllah. Dia penat, dia diam lah mungkin. Dan mungkin carilah ustaz lain untuk tanya pula. Tetapi insyaAllah tak faham tanya je lah. Selagi mana boleh dilayan, selagi mana boleh diterangkan, insyaAllah diterangkan. Lepas tu dia kata wal makruh huwa ma warada fihi nahyun maqsud. Benda yang ditegah ini adalah makruh, inilah yang dimaksudkan dengan tegahan yang terdapat di dalam nas-nas para fuqaha berdasarkan ijtihad mereka lah. Dan waqala ashabuna, Imam Nawawi kata apa lagi?
Bila Imam Nawawi bagi tahu kata qala ashabuna, ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i kata macam ni, ada sebahagian mereka kata macam ni, nak menggambarkan dalam mazhab Syafi'i saja berbagai-bagai pendapat dan berbagai-bagai khilaf berlaku. Itulah kita kata perkembangan ilmu itu, perbahasan ilmu itu, khilaf yang biasa berlaku di kalangan para ulama. Jadi kita pun kena mengambil roh itu dan kita melihat secara ilmiah supaya ia adil untuk kita menilai sesuatu perkara, insya-Allah. Yang muktamad dalam perkara ini adalah, dia kata, sebahagian daripada ulama dalam mazhab Syafi'i lah, dia kata yang muktamad di dalam perkara ini adalah selawat. Selawat itu adalah menjadi khusus. Menjadi khusus ataupun di sisi ulama salaf, di sisi ulama terdahulu, ulama yang muktabar terdahulu, menjadi amalan mereka mengkhususkan selawat hanya untuk para anbiya. Mengkhususkan selawat hanya pada para anbiya, tidak kepada yang lain. Para anbiya dan rasul saja dikatakan diselawatkan, sallallahu alaihi wasallam, ataupun kita kata Isa alaihi salam. Boleh tak Isa sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada masalah. Pelik tak bila kita dengar Ibrahim sallallahu alaihi wasallam? Jangan kata pelik, sebab ia dibolehkan, tidak ada masalah. Dan kita pun dalam salawat Ibrahimiyah, kama sallaita ala Ibrahim, kan? Kama sallaita ala Ibrahim, Nabi nak diri dia tu diselawatkan sebagaimana diselawatkan ke atas Nabi Ibrahim alaihi salam. Para anbiya dan para rasul itulah secara khusus digunakan oleh ulama-ulama salaf terdahulu. Lepas tu dia kata kama anna qaulana, seperti mana kalau kita kata azza wa jalla makhsusun billahi subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kata azza wa jalla, ini perkara yang khusus kepada Allah SWT. Allah azza wa jalla, Al-Haq azza wa jalla, Al-Haq itu sebagai salah satu daripada nama Allah SWT. Ar-Rahman azza wa jalla, tidak ada masalah. Ya, kita mengembalikan. Tapi biasanya Allah azza wa jalla. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi itulah kebiasaan dan perkhususan yang diguna pakai oleh para ulama salafus salih. Dan tidak dikatakan bahawa Muhammad azza wa jalla. Tak boleh. Tak boleh kata Ali azza wa jalla atau kita kata Mahmud azza wa jalla. Walaupun Ali itu ataupun walaupun Omar itu memang sifat dia aziz. Aziz di kalangan selain daripada Allah Ta'ala ini, di kalangan makhluk ni, aziz ni orang yang kuat lah, aziz. Orang yang hebat, orang yang kuat. Tapi kita bukan menyamakan makhluk dengan Tuhan. Tidak ada langsung menyamakan Allah dan makhluk. Tapi bila aziz itu dikatakan kepada manusia, itulah sifat seorang manusia yang layak bagi manusia je lah. Jalilan, sahibul jalalah contohnya kan, raja. Takkanlah kita nak samakan raja dengan Tuhan. Wal'iyadzubillah. Allah maha suci, Allah SWT terpisah entitinya daripada entiti makhluk. Itu akidah yang kita kena pegang, akidah ahli sunnah wal jamaah. Maka walaupun seseorang itu memang dia kuat, dia hebat dan dia itu mulia, tapi tidak boleh kita katakan Omar azza wa jalla, tak boleh. Tidak boleh kita katakan juga dia kata Abu Bakar atau Ali sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh. Walaupun maknanya betul, yang layak bagi sahabat Nabi, yang layak bagi seorang manusia yang punya sifat yang mulia dan sebagainya, tetapi ia tidak layak digunakan gelaran ataupun panggilan yang sebegitu. Maka sallallahu alaihi wasallam khusus kepada para anbiya dan para rasul, azza wa jalla hanya khusus kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah metod dan pegangan disiplin yang dipegang oleh para ulama salaf daripada zaman sahabat lagi. Wattafaqu, dan ulama-ulama juga bersepakat. Saya pergi kepada chatbot je, takut terlepas, takut ada soalan lah. Sekejap Kalau ada soalan terus tanya. Ustaz, selawat Jibril boleh tak kita beramal? Allahu Akbar. Saya ni hari tu sebenarnya saya dah pernah jawab sebenarnya Puan Fahanis. Saya
secara dalilnya tak ada sebenarnya salawat Jibril. Boleh ulang sekali lagi salawat Jibril tu macam mana? Allahumma salli. Itu saya dah cari dah, tapi saya dah cari dah juga. Sumbernya saya tak jumpa. Sama jugalah dengan salawat tafrijiyah, salawat nariyah, salawat bushra ke apa ke, wallahu alam, saya tak pernah. Allahumma salli wa sallim alaihi Ustaz. Allahumma salli wa Allahumma salli wa sallim alaihi. tak, kalau salawat Jibril, okey macam ni. Kalau itu selawatnya tidak ada masalah. Kalau itu selawatnya tidak ada masalah. Sebab itu termasuk dalam selawat yang paling minimum lah. Selawat yang paling minimum. Kalau Allahumma salli wa sallim alaih, tidak ada masalah. Tetapi selawat yang paling minimum yang diajar adalah Allahumma salli ala Muhammad. Ada perkataan Muhammad tu. Dalam selawat Jibril ada tak perkataan Allahumma salli wa sallim ala Muhammad? Tak ada kan? Jadi itulah polemiknya. Bila kita selawat ke atas Nabi, kita sebut nama Nabi, Allahumma salli ala Muhammad. Kalau tengoklah mana-mana selawat, kita sebut Allahumma salli ala Muhammad. Itu paling minimum. Jadi selawat Jibril ni pun saya dah pernah cek dah, wallahu alam, kalau siapa-siapa dalam saya sekali lagi, siapa-siapa yang dalam ni ada dalil dan sumber kata memang Nabi riwayatkan dan ajar selawat Jibril ni, maka boleh. Tapi yang ni selawat Jibril sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Wallahu alam. Kalau sallallahu alaihi sayyidina Muhammad tidak ada masalah juga. Ia termasuk juga dalam kategori selawat yang paling ringkas. Tetapi kita kembalilah kepada lafaz selawat yang ada dalilnya. Begitulah. InsyaAllah. Nak melarang perkara ini selagi mana maknanya betul, dia tidak sampai tahap haram, tetapi itulah kalau itu sebab kelab sahabat pencipta Al-Quran, alhamdulillah, namanya hebat, namanya bagus, penuh dengan majlis ilmu Al-Quran. Kalau kita tengok Al-Quran, apa Allah kata dalam Al-Quran? Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu semua ini sayang kepada Allah SWT, fattabi'uni, maka ikutlah aku. Yuhibbukumullah. Allah akan sayang kepada kamu. Ini bukan cerita ayat pengasih. Ada orang ambil ayat ni buat ayat pengasih. Itu masalah dia, salah guna ayat Quran. Tidak difahami. Lepas tu dalam ayat yang lain Allah kata apa? Wa ma atakumullahu fakhudhu wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kalau apa yang Nabi bawa itu kamu ambil lah. Fakhudhuh. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh. Kejap saya tengok wa ma atakumur rasulu fakhudhuh. Saya takut silap ni kejap. Wa ma atakumur rasul. Okey. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang telah didatangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ambillah. Fakhudhuhu. Itu sebab bila belajar bahasa Arab, kalau ada fa dia ta'qib terus. Dia terus, bila Nabi bawa datang satu perkara, maka ambillah. Dan apa yang Nabi larang, kamu berhentilah. Jangan buat. Jadi, kita dah belajar banyak riwayat dan wallahualam saya tak jumpa riwayat lafaz selawat Jibril itu, walaupun maknanya dekat situ tidak ada masalah, tetapi saya tidaklah nak sampai kata benda ni ditegah. Tetapi kalau kita beramal dan kita katakan bahawa selawat Jibril itu ada dalil sedangkan dia tak ada dalil, itu masalah. Itu masalah. Jadi kalau tanya saya, wallahualam, kita fokus kepada selawat-selawat yang memang ada lafaz yang sahih datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sibukkan diri kita dengan selawat-selawat itu dan lafaz-lafaz itu, maka semoga dengan itu kita dapat pahala mutaba'atul Rasul. Ikut Nabi. Kita nak ikut Nabi, tapi Nabi tinggal, kita tak buat, kita tinggalkan, kita pergi ambil benda yang tidak ada datang daripada dalil dan sumber yang sahih datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Itu secara inilah disiplin ilmu yang metod kita sebab bila kita belajar, kita ada metod. Bila kita beramal, kita ada disiplin dia. Jadi disiplin bagaimana yang kita nak, kita anak-anak kita dekat asrama, ada undang-undang sekolah, ada buku dia, tiba-tiba ada budak kata, rasanya boleh buat lah sebab ada je abang-abang buat, abang bersini buat, jomlah kita buat. Tak boleh. Tak apa, dah ramai dah orang buat macam ni, okey je. Tiba-tiba kena tangkap. Bila check balik, tak ada
dalam buku peraturan ataupun dalam buku peraturan ada tegahan. Jadi bila macam tu, macam mana kita nak berhujah kata benda tu bagus? Itu sebab kita dah jumpa dah sebelum siapa yang kata Allah Akbar, lupa dah saya kata yang kita jumpa, janganlah kamu tertipu. Kita dah baca dalam beberapa dah sebulan lepas. Jangan kamu tertipu dengan perkara yang dilihat baik, kelihatan baik itu dengan banyaknya orang beramal. Jangan kamu tertipu dengan perkara yang dilihat nampak macam tak baik, tapi benda tu betul hanya dengan sebab orang kurang beramal. Saya pun ada baca hadis dah. Bada'al Islamu ghariban, fasayaudu ghariban kama bada. Fatuba lil ghuraba. Islam itu datang dalam keadaan pelik, dilihat pelik lah. Maka dan akan datang pula keadaan yang Islam itu dilihat pelik. Tengok orang baca Quran dekat tepi jalan, dekat mana-mana baca Quran jadi pelik. Tapi kalau orang menyanyi, relax, menyanyi lagu raya apa semua, relax je dekat tepi jalan, okey, tak ada masalah. Kan? Tapi kalau orang baca hadis ke, baca Quran ke, jadi pelik. Jadi pelik. Fatuba lil ghuraba, Nabi kata, Al-Qamaqah sallallahu alaihi wasallam, maka berbahagialah orang-orang yang dilihat pelik itu. Dilihat pelik, ingat, dilihat pelik itu mesti bersyarat. Dilihat pelik dengan syarat dia dilihat pelik itu dengan sebab dia berpegang kepada ajaran Islam yang betul. Tapi kalau dia dilihat pelik dengan sebab tak apa Aisyah, elok-elok. Kalau dia dilihat pelik itu dengan sebab dia tidak berpegang kepada ajaran Islam dan dalil yang sahih, itu tidak betul lah. Itu tidak betul, insya-Allah. Jadi kita tak boleh, kejap, soalan dia apa ni, Puan Suhana. Jadi kita tak boleh percayalah dengan Mr. Google and YouTube banyak mainkan selawat. Itu yang kata tadi tu, Google dengan YouTube ni sebenarnya bukan guru kita sebenarnya. Tetapi kalaulah di dalam Google dan YouTube itu memberikan kepada kita sumber dan rujukan yang betul, memberitahu kata ini sumbernya adalah hadis ini, hadis itu pula sahih, maka tidak ada masalah lah dengan Google tu. Dan selama hari ni pun kita guna Google jugalah pun, kan. Kelas kita pun guna Google juga. Saya pun mencari maklumat pun guna Google juga, tetapi saya akan tengok. Okey, dia buat mari dalil tak? Kita rujuk kepada kitab. Ada tak dalam kitab ni? Kalau dia kata ada dalam Sahih Bukhari, kita tengok dalam Sahih Bukhari ada ke tak? Dalam Google ni pun sebenarnya ada teknik juga. Dia ada website-website yang trusted, ada website-website yang tidak trusted. Kalau kita masuk satu-satu perbahasan dalam Google, dalam carian-carian kita dalam internet, macam-macam website akan tulis dan cerita mengikut apa yang mereka nak cerita. Tetapi kaedahnya adalah apa? Apabila sesuatu pembicaraan itu ataupun satu isu itu dibicarakan, kita tengok dia bicarakan isu ini mengikut disiplin ilmu ataupun tidak, mengemukakan dalil ataupun tidak. Kalau hanya kata okey, marilah kita berselawat dengan selawat Jibril, lepas tu kerana ini ada fadilatnya dan sebagainya, kena tengok mana dalilnya. Sebab itu berkaitan dengan ibadat. Kalau hanya sekadar dia kata kita kena berhati-hati di jalan raya sebab kelajuan itu biasanya mengundang padah. Tak ada dalil pun tak apa sebab semua orang faham, sebab itu hukum adat, hukum alam. Tapi hukum ibadat kena ada dalil. Hukum ibadat kena ada dalil. Wallahu alam. Jadi bukanlah kita kata tak boleh percaya langsung, sebab Google ke YouTube ke salah satu medium untuk kita dapatkan maklumat, untuk medium untuk kita dapatkan maklumat dan pengajaran dan pelajaran dan ilmu. Cuma bagaimana kita nak belajar. Itu sebab kita nak belajar dalam kelas pun kalau kita tak faham kita tanya. Jangan diam lepas tu balik sembang dekat kelas, sembang dekat bilik, sembang dekat hostel dalam keadaan kita tak faham, kawan kita tak faham, kita pun tak faham, kita sembang dan kita dapat satu keputusan yang tidak faham, dan itulah yang kita buat. Tak faham terus tanya, insya-Allah. Itu sebab saya sharekan yang sesi lepas selawat-selawat, dan dalam kitab Al-Azkar ini juga boleh pergi kepada bab selawat balik, tengok balik lafaz-lafaz selawat yang tapi itulah saya dah tengok rakaman insya-Allah dalam kitab bab selawat itu, selawat mana yang warid dan sahih daripada Nabi Muhammad SAW. Yang paling senang sekali, kalau keliru sangat baca selawat Ibrahimiyah tu lah, itu senang. Paling minimum Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Tak ada sayyidina pun tak apa, sebab dalam lafaz hadis tak ada sayyidina. Wallahu alam. Itu secara ringkasnya dan mudahnya insya-Allah untuk kita beramal dan selamat. Dan selamat insya-Allah. Sebab ada dalil. Tak ada dalil kita nak defend diri kita pun tak boleh. Kita buat satu amalan tak ada dalil, macam mana kita nak defendkan diri kita?
apa dasar kita sedangkan kita mengaku bahawa kita pengikut Nabi SAW. Jadi seorang yang mengaku mengikut Nabi SAW, cintakan Nabi SAW, ikut apa yang Nabi buat, tinggal apa Nabi tak buat, senang je. Kan? Tapi kalau dia mengaku mengikut Nabi SAW tapi tak buat apa yang Nabi tinggalkan dan Nabi sihat, dan dia buat benda yang orang lain bagi nasihat, maka kita faham dia adalah pengikut Nabi dan pencinta Nabi atau tidak. Jadi itu benda yang kita sentiasa fikirkan, sentiasa muhasabah diri kita, insya-Allah kita berlapang dada. Dan saya selalu cakap, bawa ke hadapan, bentangkan untuk kita bincangkan sehingga kita betul-betul menilai dan menyelidik satu perkara dengan adil. Okey. Kesimpulannya Ustaz, setiap doa kita kena memuji dan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul. Kesimpulannya, hukum berselawat, hukum memuji Allah Ta'ala dan selawat di permulaan doa itu adalah hukumnya sunat. Hukumnya sunat. Kalau tak sempat nak berselawat dalam doa, kita boleh berdoa tak? Kalau kita tak sempat nak memuji Allah dan berdoa dan berselawat, boleh tak doa? Boleh doa. Macam saya kata tadi lah. Kita duduk dalam keadaan-keadaan yang kecemasan, macam mana kita sempat nak berselawat dan memuji Allah Ta'ala dalam keadaan, Ya Allah tolonglah aku. Itu kan itu doa. Ya Allah bagi aku kurang sakit. Yang kadang kita tak sempat nak sebab kita sakit sangat. Yang kita kena meraihkan itu sebab hadis yang tadi tu, yang khabar yang disandarkan kepada Umar Al-Khattab itu, sebenarnya kalau kita tengok dia adalah dhaif, tak kuat. Sebab Allah itu maha penyayang, Allah itu maha agung, Allah itu maha pengasih, penyayang, Allah itu maha lembut. Lemah lembut, dia sayang ke hamba-hamba dia. Takkanlah dia nak menyusahkan hamba-hamba dia dalam keadaan susah. Tapi dalam keadaan selesa, kita duduk elok je kan, tak ada benda apa. Kita memang, orang Islam kena khususkan waktu itu dia untuk berdoa. Dalam waktu-waktu yang khusus itu, berdoalah elok-elok. Dalam solat berdoalah elok-elok. Lepas solat berdoalah elok-elok. Waktu malam berdoalah elok-elok. Ada puji Allah, ada selawat kata Nabi SAW. Wallahu alam. Kita teruskan kepada perbahasan yang seterusnya. Okey. Okey. Dan ulama-ulama bersepakat mengatakan bahawa boleh untuk menjadikan selain daripada para anbiya, untuk kita berselawat kepada mereka secara bersama-sama dengan selawat kita kepada Nabi. Faham tak? Maksudnya ulama-ulama bersepakat boleh selawat ke atas selain daripada para anbiya, tetapi mestilah benda itu berlaku selepas kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan secara melekat, secara bersama-sama. Fayuqal Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi. Lil ahadits sahihah fi dhalik. Maka dikatakan, maka boleh untuk kita berselawat macam mana? Ya Allah ya Tuhanku, ya Allah ya Tuhanku, selawatlah ke atas Nabi Muhammad SAW dan ke atas keluarga Nabi dan ke atas para sahabat Nabi dan ke atas isteri-isteri Nabi dan ke atas segala keturunan Nabi dan ke atas semua pengikut-pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Kita dah tengok dah lafaz-lafaz selawat yang dibenarkan. Wa dzurriyyati, tidak ada masalah. Dan kita pun disuruh untuk kita membaca selawat ini di dalam tasyahud kita. Dan salaf dan ulama-ulama salaf masih lagi berada dan mereka mengamalkan perkara ini di dalam solat ataupun di luar daripada solat. Maknanya macam mana mereka berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam solat, begitulah mereka berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam di luar solat. Boleh faham Jadi itulah cara ulama-ulama salaf dulu. Kalau kita nak ikut kehebatan ulama-ulama salaf dulu, kita kena ikut cara mereka sebab ini dalam bab ibadat. Jangan bagi contoh pula dekat saya dan kita kata, dulu sahabat tak naik kereta jadi kita tak payah naik kereta. Tak, kena differentiate. Kena bezakan betul-betul perkara berkaitan dengan ibadah dengan perkara yang berkaitan dengan bukan ibadah. Ini sebab benda ni bila kita bincang, saya pun banyak kali berhadapan dengan situasi ini bila saya bagi nasihat, bila kita mengajarkan, bila kita memberitahu tentang dalil dan sumber, dia kata, kalau macam tu sahabat nak buat, Nabi tak buat, kita tak boleh buat lah. Nabi tak naik bas, Nabi tak pakai komputer, Nabi mana pakai telefon bimbit, jadi kita tak payah pakai lah kalau kita nak ikut Nabi. Saya kata, bila buat perbincangan, kena betul-betul faham dan tahu bagaimana kita nak buat perbandingan. Jangan kita buat kiasan atau perbandingan dalam keadaan
perkara itu tidak cukup syarat ataupun tidak kena mengikut disiplin perbandingan. Jadi kalau kita bercakap tentang ibadat, maka perbandingannya juga kena buat mari dalam contoh-contoh dalam bab ibadat. Kalau kita nak bercakap dari segi inovasi zaman Nabi dah berlaku inovasi, tidak ada masalah. Para sahabat dulu kan kahwin pokok kurma, buat segala proses untuk mendatangkan hasil yang banyak tentang kurma dan sebagainya, tidak ada masalah. Nabi tak pernah larang. Walaupun Nabi ada sebut sekali, tapi Nabi kata, antum a'lamu bi amri dunyakum, kamu lebih mengetahui tentang urusan dunia kamu. Maka perkara ini sepatutnya dah jelas dah. Sepatutnya dah jelas dah, insya-Allah. Kalau tak faham lagi boleh tanya, tidak ada masalah, kita cuba lagi. Okey, sama-sama. Okey, selawat berapa kali tu? Sekali je. Kalau ikut sekali je. Kalau ikut kaedahnya adalah sekali saja. Kalau nak buat lebih boleh, tidak ada masalah. Adabnya adalah selawat dan puji-puji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minimumnya sekali lah, sebab tidak diceritakan dalam perbahasan-bahasan di kalangan ulama, dan hadis pun tidak menceritakan tentang bagaimana berapa kali. Nabi tadi pun tegur seorang lelaki tadi pun tidak bagi tahu berapa kali. Dia kata puji Allah Taala dan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, lepas tu lepas itu apa Imam Nawawi kata, ada pun ucapan kesejahteraan. Tadi berselawat, ucapan selawat. Yang ini ucapan salam. Imam Al-Juwaini ini sebenarnya Imamul Haramain, yang digelar dengan Imamul Haramain, Haram Makki dengan Haram Madani, Haram Madinah, Haram Mekah dan Haram Madinah. So, Imam Haramain lah Imam Juwaini. Daripada kalangan siapa? Daripada kalangan ulama Syafi'i lah. Imam Juwaini ma'ruf lah, di antara figura besar dalam mazhab Syafi'i. Dia kata, huwa fi ma'na as-salah fala yusta'mal fil ghaib. Ucapan sejahtera, ucapan salam dengan makna berselawat ini tidak digunakan untuk orang yang tidak berada di hadapan kita. Maksudnya kita tak boleh kata alaihi salam itu, kita tak boleh mengucapkan salam itu kepada orang yang selain daripada para nabi dalam keadaan mereka tidak berada dengan kita. Boleh faham tak? Tapi kalau para nabi dan para anbiya tidak ada masalah. Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, Khidir alaihissalam, tidak ada masalah. Tapi kalau walaupun nabi-nabi itu kan dah tak ada dekat depan kita, depan mata kita, tapi kalau selain daripada nabi tak boleh kalau mereka tidak berada di hadapan kita. Itu sebab kita tak boleh kata Ali alaihissalam. Sama ada ianya adalah berkaitan dengan orang yang hidup ataupun telah mati. Tetapi kita boleh tak ucap assalam kepada orang yang kita sedang bercakap dengan mereka. Fayuqal salamun alaik atau salamun alaikum ataupun assalamu alaik atau alaikum. Dan perkara ini ulama sepakat kata boleh, tidak ada masalah. Dan akan datanglah perkara-perkara yang berkaitan dengan perbahasan ini dalam bab yang akan datang, dalam bab-bab yang berkaitan dengan dia lah. Tapi assalamu alaik tidak ada masalah. Itu tidak termasuk di dalam tegahan, itu semua mujma'. Tapi kalau kita kata Ali mana? Kawan kita nama Ali. Dia kata Ali mana? Oh, Ali alaihi salam ada dekat, oh tak boleh lah. Ali alaihi salam ada dekat IOI contohnya. Tak boleh lah. Tak boleh. Assalam ini hanya kita boleh bercakap dengan orang yang berada di hadapan kita. Itu kita bagi salam lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Boleh faham Alhamdulillah, tak ada soalan. Kita teruskan lagi insya-Allah sikit. Yustahabbu taradi wa tarahhum ada sahabah wa tabi'in. Disunatkan untuk kita taraddi. Taraddi ini sebut radhiyallahu anhu. At-tarahum kita sebut rahimahullah. Ke atas siapa? Ke atas para sahabat dan tabi'in. Dan siapa-siapa yang datang selepas daripada mereka di kalangan para ulama dan para ahli ibadah. Dan keseluruhan orang-orang yang baik-baik, maka dikatakan radhiyallahu anhu ataupun rahimahullah. Itu sebab kita dengar para sahabat ke kan, para tabi'in ke, ulama-ulama kibar, orang baik-baik, kita kata radhiyallahu anhu, rahimahullah, tidak ada masalah.
Adapun kata-kata sebahagian daripada ulama bahawa mereka mengatakan bahawa radhiyallahu anhu itu khusus kepada para sahabat dan tidak dikatakan kepada orang lain selain daripada para sahabat, maka itu tidaklah secara spesifik, secara mutlak begitu. Tidaklah dia mendapat persepakatan di kalangan semua para ulama. Yang sahihnya Imam Nawawi kata apa yang majoriti ulama mensunatkan untuk kita kata. Maksudnya boleh, tidak ada masalah sebut radhiyallahu anhu rahimahullah kepada orang yang hebat-hebat, orang yang baik-baik. Tidak ada masalah selain daripada sahabat pun. Tidak ada masalah, insya-Allah. Itu apa yang Imam Nawawi katalah. Imam Nawawi pilihan lah. Dan dalil-dalil dalam bab ini banyaklah. Dalil-dalil dari segi ijtihad lah, dari segi ijtihad kata-kata para sahabat dalam perbahasan cakap-cakap mereka dan sebagainya. Fa in kana al-madhkur sahabiyan, kalaulah yang disebut itu adalah sahabat, anak kepada sahabat, maka dikatakan qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Saya dah pernah sebut benda ni lah bila kita jumpa Ibnu Umar, kita kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kerana apa? Ibnu tu Abdullah. Nama anak Umar ni adalah Abdullah. Umar itu pun Umar Al-Khattab. Kedua-duanya pun sahabat Nabi. Jadi kalau kedua-duanya sahabat Nabi, kita taraddi untuk kedua-duanya, maka kita kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Begitu juga Ibnu Abbas. Abdullah Ibnu Abbas, Abbas bin Abdul Muttalib, dua-duanya pun adalah sahabat Nabi. Ibnu Zubair, Abdullah Ibnu Zubair, Zubair sahabat Nabi juga, Zubair Ibnu Al-Awwam, Ibnu Ja'far, Usamah bin Zaid wa nahwuhum litashammulihi wa abahu litashmulahu wa abahu jami'an, untuk merangkumkan mereka dan mereka semua ini dengan bapa-bapa mereka ini dalam kalangan sahabat Nabi, dan kita taraddi dan kita mengucapkan radhiyallahu anhuma. Okey. Fa in qila idza dzukira Luqman wa Maryam hal yusalla alaihi makal anbiya, apabila jika dikatakan apabila disebut Luqmanul Hakim yang dalam yang Allah sebut dalam Al-Quran itu, dan juga Maryam, hal yusalla alaihi makal anbiya, adakah diselawatkan ke atas mereka kedua-dua ini seperti mana anbiya, ataupun yutaradda kas sahabah wal awliya, ataupun hanya disebut radhiyallahu anhu sahaja seperti mana sahabat dan para wali, ataupun dikatakan ke atas mereka ini assalam. Jawapannya adalah ulama, secara majoriti ulama dia kata kedua-dua mereka ini tidaklah Nabi, maka tidaklah dikatakan, tidaklah diselawatkan ke atas mereka. Siapa-siapa yang kata kedua-dua mereka ini adalah Nabi adalah qaul yang ganjil lah, qaul yang ganjil yang tidak berasaskan kepada dalil dan tidak diendahkan lah. Sepatutnya kita tak endahkan lah, sebab memang kita tahu Maryam dan Luqman bukan Nabi. Walaupun ada kita dengar cerita Luqman itu Nabi di kalangan para anbiya, tapi kata-kata itu tidak bersumberkan kepada dalil. Dia kata itu syadz, itu kata-kata yang ganjil. Dan aku telah terangkan perkara ini di dalam kitab Tahdzibul Asma' wal Lughat. Fa idza urifa dzalika, apabila dikenali mereka itu, faqad qala ba'dul ulama kalaman, sebahagian daripada ulama mengatakan bahawa difahami daripada perkara itu bahawa kita katakan bahawa Luqman atau Maryam sallallahu alaihi wasallam wa alaiha wasallam qala li'annahuma yartafi'an an hali ma yuqal radhiyallahu anhu, kerana mereka itu terangkat. Nanti saya tengok dekat sini lah, saya tengok dekat slide dekat terjemahan dekat sini kejap. Yang sebenarnya pendapat kebanyakan ulama, tidaklah benar orang yang mengatakan bahawa kedua-duanya adalah Nabi, sehingga pendapatnya tidak perlu lagi untuk dilihat dan diperhatikan. Ini telah dijelaskan secara jelas dalam kitab Tahdzibul Asma' wa Sifat. Diterjemah pula Tahdzibul Asma' wa Sifat. Okey.
Apabila hal ini telah difahami dengan baik, maka sebahagian ulama mengucapkan perkataan seperti berikut: Luqman atau Maryam sallallahu alal anbiya wa alaihi wa alaiha wasallam. Maksudnya dia nak sebut juga Luqman ini tinggi daripada ulama-ulama lain dan para sahabat, tetapi tidak sampai kepada martabat Nabi. Maka dia kata Luqman atau Maryam sallallahu alal anbiya. Dia tak kata sallallahu ala Maryam ataupun sallallahu ala Luqman. Wa alaihi aw alaiha wasallam. Boleh faham ke apa ayat ni? Ulama-ulama memang sepakat kata Maryam dan Luqman bukan Nabi. Tapi Luqman dan Maryam ni tinggi daripada para sahabat dan yang lain-lain daripada kalangan para ulama. Jadi bila mereka faham perkara ini, mereka nak sebut juga bersama-sama dan bersekali dengan para anbiya. Mereka sebut Luqman sallallahu alal anbiya wa alaihi wasallam, ataupun mereka kata Maryam sallallahu alal anbiya. Maryam, Allah berselawat ke atas para nabi, wa alaiha, dan ke atas Maryam itu kesejahteraan. Itu makna dia. Maksudnya kita boleh sebut tak? Ulama kata boleh sebut Luqman sallallahu alal anbiya wa alaihi wasallam. Atau kita kata Maryam sallallahu alal anbiya wa alaiha wasallam. Sebenarnya kita tak berselawat. Kita tak ucapkan selawat ke atas Maryam, tetapi kita ucapkan selawat ke atas para nabi. Tapi kita masukkan Maryam dan Luqman di dalam ucapan itu dan kita letakkan wasallam kepada Maryam dan Luqman. Boleh faham Okey. Lepas tu sebab apa? Sebab mereka kedua-dua ini tinggi daripada martabat para sahabat dan para ulama lah. Sebab dalam Quran mengangkat mereka. Dan aku melihat perkara ini tidak ada masalah. Imam Nawawi kata tak ada masalah kalau nak sebut macam tadi. Luqman sallallahu alal anbiya wa alaihi wasallam. Boleh, tidak masalah. Ataupun Maryam sallallahu alal anbiya wa alaiha wasallam. Tidak ada masalah. Itu Imam Nawawi punya pendapat lah. Tetapi dikata yang paling rajih disebut radhiyallahu anhu ataupun radhiyallahu anha. Sebab apa? Sebab mereka bukan martabat anbiya dan tidak sabit, tidak datang dalil mengatakan mereka ini kedua-dua ni adalah anbiya. Dan Imam Haramain, Imam Juwaini menukilkan ijma' ulama, persepakatan ulama bahawa Maryam bukan nabi. Dan disebut dalam kitab dia Al-Irsyad. Dan kalaulah seseorang itu menyebut alaihi salam atau alaiha salam, fa zahir annahu la ba'sa bihi. Tapi kalau ini Imam Juwaini bagi kata-katalah, tadi Imam Nawawi, ini Imam Juwaini dia kata, tapi kalau nak kata Luqman alaihi salam ataupun Maryam alaiha salam tidak ada masalah, wallahu alam. Itulah pendapat oleh Imam Al-Juwaini. Wallahu alam. Itu habislah kita dalam bab yang berkaitan dengan selawat dan salam, dan kita akan masuk kepada kitab zikir-zikir dan doa-doa untuk perkara-perkara yang datang secara spesifik lah. Kita akan masuk dalam bab doa-doa yang perkara-perkara asas. Kita akan masuk kepada doa-doa istikharah insya-Allah dalam sesi-sesi yang akan datang. Semoga Allah memelihara saya juga dan para jemaah daripada kita tergelincir daripada landasan ilmu, landasan syariat yang betul. Kita minta Allah tetapkan kita di atas jalan yang lurus, menerima ilmu-ilmu dan nasihat-nasihat yang betul datang daripada Nabi SAW. Minta kita dijadikan orang-orang yang berlapang dada tanpa kita menuding jari kepada orang-orang dan tidak kita menuduh kepada orang-orang tanpa bukti dan usul periksa. Maka kita mohon daripada Allah Taala mengekalkan kita di dalam ukhuwah Islamiyah, keterbukaan hati, meraihkan khilaf-khilaf yang mempunyai dalil-dalil yang sahih, khilaf-khilaf yang muktabar. Kita minta kita berlapang dada dan insaf dengan kalau ada kita melakukan kesilapan-kesilapan dalam amal ibadat kita, kita mengubahlah diri kita supaya kita beramal dengan amalan-amalan yang memang purely secara tulisnya datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat keberkatan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okay, kita buka soalan lah. Ustaz kan kat siapa yang nak bertanya kan? Soalan satu dua soalan ke? Kita buka soalan secara secara ni lah. Silakan, ada yang nak bertanya? Nampak faham dah tu insyaAllah. Semua dia diam tu Ustaz. Rasanya semua dah jelas. Okey. Okey, kita kalau ada yang nak bertanya secara tiba-tiba soalan tu keluar kemudian kita boleh PM Ustaz boleh terus Ustaz kan? InsyaAllah. Alhamdulillah jazakallah khairan kepada Ustaz Muhammad Azhar atas kekuasaan ilmunya yang cukup jelas dan perinci sekali, dan sebagaimana dalam firman Allah sendiri memulakan salat. Allah sendiri yang memulakan salawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dianjurkan kepada kita mengamalkannya, dan jelaslah bahawa membaca selawat Nabi itu sangat diutamakan, dimuliakan. Dan satu lagi pesanan yang penting adalah amal ibadah ni kena ikut sunnah, bukan ikut suka kita. Dan semoga bermanfaat semua, dan jadikanlah iktibar dan ambil ibrah, dan semoga apa yang disampaikan ini, pesan ini memberi manfaat pada kita semua. Dan terima kasih kepada kepada penaja, yang penting kepada penaja dan juga kepada jemaah yang sudi duduk hingga ke akhir majlis ini. Dan Ustaz, kita tangguhkan dulu majlis ilmu ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Okey, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqul qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jumpa Sama-sama. lagi hari Jumaat insyaAllah. Waalaikumsalam semua. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ainun. Sama-sama. Jumpa lagi. Waalaikumsalam semua. Terima kasih.